برحمتك أستغيث أصلح لي شأني ولا تكلني رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع. الحمد لله نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات ومن الأرض وبه ما شاء عن شيء بعد سبحانه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا فأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بشريعته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang dihormati pengurusi ahli jawatan kuasa Tuan Imam Bilal, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kekuatan kepada kita dan izinnya sama-sama kita dapat berada di dalam suatu majlis ilmu, di mana suatu majlis ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang banyak. Mudah-mudahan apa yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan ini kita dapat mengecapinya dan memperolehinya seperti mana yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang terpilih sebelum ini, insya-Allah. Dan insya-Allah saya jadikan halaqah ini halaqah untuk kita berkongsi satu hadis yang menceritakan tentang keadaan hakikat hari kiamat yang kita semua ini akan tepuhi. Mudah-mudahan dengan perkongsian ini ia memberi kebaikan kepada kita bersama, insya-Allah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Atha bin Yazid bin Al-Lais, kata Atha, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan hadis ini kepada aku. Abu Hurairah radhiyallahu anhu merupakan salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan ulama sirah, ulama hadis, mereka berbincang siapakah nama sebenar Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kerana nama ini diberi gelar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana dia di kalangan para sahabat, di antara orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, di kalangan ulama mereka mengkaji siapakah latar belakang sebenarnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama yang sering kali kita dengar. Sehingga di kalangan ulama hadis, ulama sirah, mereka berselisih pendapat tentang nama sebenar Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Cuma pendapat yang dianggap kuat, nama sebenar dia adalah Abdul Rahman bin Sakhar. Abdul Rahman bin Sakhar. Masuk Islam lewat, akan tetapi mampu meriwayatkan hadis dengan begitu banyak, sehingga mencecah angka 1,500 lebih hadis. Hadis periwayatannya disandarkan kepada nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini kelebihan Abu Hurairah. Kelebihan di kalangan para sahabat yang lain pun ada banyak kelebihan, tetapi salah satunya kepada Abu Hurairah ialah mampu meriwayatkan hadis dengan begitu banyak walaupun masuk Islam lewat. Kerana di kalangan para sahabat ni dia banyak kelebihan dikurniakan oleh Allah. Kata Nabi, khairun nasi qarni, summal lazina yarmu, summal lazina yarmu. Sebaik-baik manusia ialah generasi aku. Kemudian selepas daripada aku, kemudian selepas daripada itu. Ini di kalangan para sahabat. Maka di sini kita tahu
kelebihan yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Hurairah, mampu meriwayatkan hadis dengan begitu banyak sehingga mencecah angka 1,500 lebih hadis. Ini kelebihan dia lah. Kelebihan di kalangan kita juga ada juga. Kelebihan kita hafal satu hadis tak ingat-ingat. Itu kira kelebihan kita lah. Dia ada kelebihan masing-masing kepada generasi yang hidup. Baik. Jadi kata Atha, Abu Hurairah menceritakan kepada aku. Dia kata suatu hari, sekumpulan para sahabat datang berjumpa dengan Nabi, mereka tanya kepada Nabi. Mereka menyatakan, Ya Rasulullah, hal nara Rabbana yaumal qiyamah. Sekumpulan para sahabat datang berjumpa dengan Nabi, mereka tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, adakah di hari akhirat kelak kita boleh lihat tak Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi jawab. Akan tetapi Nabi tidak beri jawapan secara direct. Nabi tanya balik kepada mereka. Nabi menyatakan, kamu semua ni datang berjumpa dengan aku, kamu tanya boleh lihat tak Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Baik, aku nak tanya kamu pula, kata Nabi. Hal tudaruna fi ru'yatil qamar lailatal badr? Adakah pada hari ini menjadi kemudaratan bagi kamu, menjadi kepayahan ke bagi kamu untuk kamu nak lihat bulan ketika mana bulan itu dalam keadaan purnama? Susah tak bagi kamu nak lihat bulan ketika mana bulan itu dalam keadaan purnama? Maka sekumpulan para sahabat ni jawab, qalu la ya Rasulullah. Tidak ya Rasulullah, senang saja bagi kami untuk kami nak lihat bulan ketika mana bulan itu dalam keadaan purnama. Hanya kami lenggok ke langit, nampak dah bulan. Senang saja, tak payah bagi kami. Tak payah bagi kami. Dan memang sekarang pun senanglah nak tengok bulan, tak macam dulu. 10 tahun dulu memang susah. Nak masuk surau pun ada bulan, tepi-tepi jalan begitu je. Senang je. Maka di kalangan para sahabat kata, tak payah bagi kami. Kalau zaman kita 10 tahun dulu memang susah lah. Duduk tepi-tepi jalan tengok kerih je. Naik motor nak paling pun takut. Memang takut cocok mata. Dan ni ada bulan jadi tak ada masalah lah. Jalan tengah malam pun tak ada masalah. Jadi di kalangan para sahabat kata tak payah bagi kami. Maka Nabi kata kalau macam tu aku nak tanya kamu lagi. Hal tudaruna fi ru'yati syam laisa dunaha sahab? Adakah pada hari ini menjadi kemudaratan bagi kamu, menjadi kemudahan bagi kamu untuk kamu nak lihat matahari ketika mana matahari itu tidak dilindungi oleh awan? Susah tak bagi kamu pada hari ini kamu nak lihat matahari? Maka sekumpulan para sahabat ni jawab, qalu la ya Rasulullah. Tidak ya Rasulullah, tak susah bagi kami untuk nak lihat matahari ketika mana matahari itu tidak dilindungi oleh awan. Hanya kami lenggok ke langit, tengok matahari, nampak mudah je, tak payah bagi kami. Maka kata Nabi, qala fa innakum tarawnahu kadzalik. Demikianlah kepada kamu di hari akhirat kelak, kamu boleh lihat Allah Subhanahu wa taala seperti mana mudahnya kamu boleh lihat bulan, seperti mana mudahnya kamu boleh lihat matahari ketika mana matahari itu tidak dilindungi oleh awan. Maknanya boleh lihat Allah Subhanahu wa taala. Sekumpulan para sahabat ni dia datang tanya kepada Nabi, boleh lihat tak Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak? Nabi boleh jawab ya, selesai masalah. Tak perlu nak bersoal jawab. Akan tetapi di sini Nabi ajar kepada kita, bila mana kita diangkat menjadi pemimpin. Oleh kerana Nabi ni adalah pemimpin, orang di bawah ni tanya, sebelum nak beri jawapan pertanyaan mereka, Nabi bersoal jawab dulu. Nabi nak tunjuk kepada kita bila mana kita diangkat menjadi pemimpin, biarlah kita ada sesi dialog dengan orang bawahan. Ni orang bawah duk tanya, duduk mengungut, jawab lebih kurang je, ya tidak je. Mentang-mentang kita ni duduk atas. Tak boleh. Nabi ajar kepada kita. Jawab tu biarlah jawab dengan kaedah cara Islam. Jangan duk jawab mengapu ikut kepala otak, jangan. Ni hari ni digempar dengan statement yang pelik pula. Bila mana orang masyarakat persoal tentang penganjuran konsert, dalam keadaan kita dah kesedihan hilang kapal terbang, diberi untuk anjur konsert sehingga mati ni orang kerana ambil dadah lebih.
Jadi bila mana orang bersoal semua, ada pula kenyataan pelik lah. Kalau benar, betul kenyataan keluar daripada mulut dia ni memang pelik benar kan. Tuan-tuan baca, orang duk kongsi dalam Facebook. Kalau ambil dadah salah dia. Tapi janganlah kita lihat konsert ni secara negatif je. Tengok, lihat pada positif, penambahan maknanya ekonomi kita tu dari segi pelacur datang apa semua kena tengok dari segi tu. Oh dia nak cari PT kena tahu halal haram. Tak, nak cari PT kena tahu halal haram. Kalau tak main halal haram kat nyanyo lah. Tak, kita jual jual lah dadahnya. Kajian jual dadah. Jangan duk lihat dari segi orang masyarakat tu akan rosak. Kita lihat dari segi kajian cari PT tu bijak. Tak, kalau nak main lagu tu pun habislah. Sebab tu cari makan ni. Sebab tu kita Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ni, kepala kita ni atas daripada punggung. Kalau lembu, kepala dia ni sama tinggi dengan punggung. Maknanya lembu kalau halal haram dia tak mikir dia nak makan pun dia makan lah. Sebab kerja dia hidup tu dia nak makan. Dia lepas makan kepala dia mikir nak makan, lepas makan dia berok. Dia buang air. Sebab kepala dia sama tinggi dengan punggung dia. Kita kepala ni tinggi daripada punggung biar cerdik sikit. Tak? Takkan nak royak sesak. Tapi oleh kerana tak turut Islam, kita tak nafi dia orang bijak. Dan kita siapa dia? Kita umur peringkat 20-an baru nak tegur dalam segi ni, tidak. Tapi oleh kerana tak turut Islam, dia akan jadi nampak ini lalu. Ini yang jadi masalah. Nampak pasal tak habis dah hadis ni. Baik. Sekumpulan para sahabat ni, dia datang tanya Nabi. Persoalan ini menyebabkan Nabi cerita tentang keadaan mana boleh lihat Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata macam ni, yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamah. Suatu hari nanti Allah Subhanahu wa taala akan menghimpunkan kesemua manusia. Sejak daripada zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam sehinggalah manusia yang terakhir Allah himpunkan di suatu tempat yang dinamakan dengan mahsyar. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut huwallazi khalaqakum min tinin summa qada ajala wa ajalum musamman indahu summa antum tamtarun. Dialah yakni Allah yang menciptakan kamu wahai manusia yang berasal daripada tanah. Yakni kita ni berasal daripada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian kita dihidupkan oleh Allah, kemudian kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku tentukan ajal kepada kamu wahai manusia. Maknanya kita dimatikan oleh Allah, selepas dimatikan kita akan dibangkit balik secara kerah, secara paksa oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Tak nak bangun, kena bangun juga. Hak nak bangun sama telah boleh bangun di hari akhirat kelak. Dia tak boleh buat mati-mati, tak boleh buat pengsan dah. Tak boleh. Seminggu, 2 minggu lepas. 2 minggu lepas sebelum kita digemparkan dengan kehilangan kapal terbang. Saya tengok berita ada operasi imigrasi. Dia 1000 tempat parti duduk. Penempatan parti itu, dia 1000. Lalu di kalangan mereka ni, hok lari macam-macam keadaan. Lari menusuk atas siling, hok duduk bawah katil, macam-macam lagi. Semuanya kena akut buat naik atas lori. Dalam ramai-ramai hok lari, hok kena 1000 tu, ada seorang dia buat pengsan. Dia buat pengsan mengakuk duduk bawah katil. Imigrasi akak ni tak si bangun. Nak bangun ke mana? Mereka pengsan. Dia buat pengsan. Dia ingat dia buat pengsan tu imigrasi tak akak. Rupa-rupanya imigrasi turut rela 2-3 orang. Akak dia buat naik juga atas lori. Serupa dengan hak tak pengsan. Kita di hari akhirat kelak tak boleh buat mati dah. Mati dah. Allah Ta'ala bangkit secara paksa. Tak boleh buat pengsan, tak boleh buat mati kali kedua. Allah Ta'ala akan bangkit juga kita di hari akhirat kelak. Untuk dibicarakan oleh Allah. Jadi kata Nabi di dalam hadis ini, suatu hari nanti Allah Subhanahu wa taala akan menghimpunkan kesemua manusia. Sejak daripada zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam sehinggalah manusia yang terakhir Allah himpunkan di suatu tempat yang dinamakan dengan mahsyar. Bila mana Allah himpunkan, maka kata Nabi, Allah menyatakan kepada manusia waktu itu, man kana ya'budu syai'an falyattabi'. Hei manusia, sesiapa yang menyembah sesuatu perkara yang lain selain daripada aku ketika mana hidup di atas muka bumi dulu, hari ini falyattabi', kamu pergi ikut benda tu. Allah himpun kita semua, Allah menyatakan sesiapa yang menyekutukan aku, ambil benda lain sembah, duduk dalam keadaan kufur kepada Allah, hari ini kamu pergi ikut benda tu.
yang mengambil sesuatu perkara yang lain selain daripada Allah, hari itu mereka sudah Allah Ta'ala cabar dia supaya ikut benda tu. Falyattabi', ikut Tuhan mereka. Bila mana Allah menyatakan sedemikian, fayattabi'u man kana ya'budu syam asyam, lalu orang yang mengambil matahari yang menjadi Tuhan mereka, orang yang sembah matahari ketika mana mereka hidup di atas muka bumi dulu, hari itu mereka sudah ikut matahari dah. Hak sembah matahari pergi ikut matahari. Wa yattabi'u man kana ya'budu at-tawarid at-tawarid. Kata Nabi orang wa yattabi'u man kana ya'budul qamar al-qamar. Hak sembah matahari pergi ikut matahari, hak sembah bulan. Mereka mengambil bulan menjadi Tuhan mereka ketika mana hidup di atas muka bumi dulu, pada hari itu mereka sudah ikut bulan dah. Hak sembah bulan, hak sokong tidak. Takut dia kata masuk sekali hak sokong nyanyi. Tak, hak sembah ni. Ambil bulan dia sembah. Dia tukar bulan dengan Tuhan dia. Hari itu mereka sudah ikut bulan dah. Wa yattabi'u man kana ya'budu at-tawarid at-tawarid. Orang yang menyembah berhala, menyembah patung-patung ketika mana mereka hidup di atas muka bumi dulu, hari itu mereka sudah ikut patung-patung mereka dah. Ikut berhala-berhala mereka dah. Orang yang sembah berhala. Kita fikir secara logik, secara akal, tak usah duk bercakap atas nah dah, cakap atas akal kita je. Mikir atas akal kita ni tak kena dah. Kita buat berhala. Tak, kita buat berhala, kita sembah dia. Dan kalau kita buat dia tu, dia sembah kita, boleh tahan. Lah dari segi logik akal boleh tahan. Kalau dia tu sembah kita buat dia, dia sembah kita. Adalah munafaat sebab kita buat dia, dia boleh memuja kita. Ni kita buat dia, kita pula kena sembah dia, kita pula kena percara dia, bagi buah lima, bagi air, bagi macam-macam. Jadi tak kena kaedah. Kita buat rumah, kita nak duduk atas rumah, nak duduk dalam rumah. Ni kalau kita buat rumah duduk atas kita, cari mampu. Dia secara logik akal, begitu dah. Tak kena dah. Jadi orang yang menyekutukan Allah, ambil matahari, sembah matahari dulu, hari itu mereka sudah ikut matahari dah. Hak sembah bulan, pergi ikut bulan. Hak sembah berhala, sembah patung-patung, ikut patung-patung mereka dah. Nabi sebut 3 perkara ni je. Maka kita kiyahlah dengan perkara-perkara yang lain, orang yang menyekutukan Allah dengan mengambil sesuatu perkara yang lain selain daripada Allah ketika mana hidup di atas muka bumi dulu. Bila mana golongan ini telah ikut Tuhan mereka masing-masing, maka kata Nabi, wa tabqa hazihil ummah. Nabi cerita, Nabi kata, setelah mereka ni ikut Tuhan mereka masing-masing, maka pada waktu itu wa tabqa hazihil ummah, maka tinggallah umat ini, kata Nabi. Umat ini yakni umat Nabi Muhammad dan umat nabi-nabi yang lain yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Senang cerita, tinggal orang Islam. Tinggal orang Islam. Ini yang dikatakan di hari akhirat kelak akan terbahagi kepada 2 golongan. Akan terbahagi kepada 2 golongan. Hak kafir, hak kufur ikut Tuhan mereka masing-masing dah. Maka di situ tinggal orang Islam. Hak jahat pun duduk situ juga, hak baik pun duduk situ juga. Hak buat amalan soleh duduk situ juga, hak buat maksiat pun duduk situ juga. Duduk situ belaka. Yang penting dia ni orang Islam untuk nak diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak kafir, hak kufur, pergi dah waktu tu. Mereka cerak-cerak neraka dah. Jadi bila mana tinggal umat ini, kata Nabi, fayatihimullahu fi surati ghairi suratihi allati ya'rifun. Kata Nabi, pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala buat kali pertama Allah muncul di khalayak ramai. Akan tetapi kali pertama ini Allah muncul bukan dengan gambaran Allah Subhanahu wa taala yang sebenar. Menyebabkan kesemua manusia ini tidak kenal itu Allah. Bila mana Allah muncul di khalayak ramai pada waktu itu, Allah menyatakan ana rabbakum. Wahai manusia, aku Tuhan kamu. Jadi manusia tidak kenal itu Allah. Umat ini tidak kenal itu Allah, ramai-ramai mereka pakat menyatakan na'udzubillahi mink. Kami minta berlindung daripada Tuhan kami, daripada tipu daya kamu. Haza makanuna hatta ya'tiyana fa iza ja'a rabbana arafnahu. Ramai-ramai umat ini pakat menyatakan ini tempat kami, dan kami tidak akan berganjak selangkah pun selagi mana Tuhan kami tak datang. Dan bilalah Tuhan kami datang, kami akan kenal Tuhan kami, kata umat ini. Mereka tidak kenal itu Allah. Bila mana mereka tak nak ikut Allah Subhanahu wa taala, fayatihimullahu fi suratil lati ya'rifun. Maka kali kedua, kata Nabi,
Allah Subhanahu wa taala muncul pula di khalayak ramai ini. Allah muncul kali kedua ini dengan gambaran Allah Subhanahu wa taala yang sebenar. Bagaimana Allah muncul di hadapan kita suatu hari nanti, wallahu a'lam. Tak sedap soal lah. Tak sedap soal. Setengah orang belajar tauhid, dia pening belajar tauhid, dia soal tok guru semua. Orang kata zat Allah Taala nak buat apa kun fayakun. Maka jadilah. Dia pun tanya, ustaz, kalau Tuhan ni kalau betul dia berkuasa, dia boleh buat tak diri dia seorang lagi? Dia jadi pening, yang ngaji tauhid jadi pening, tanya soalan pelik-pelik. Bagaimana Allah muncul di hadapan kita, wallahu a'lam. Itu di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan kerja kita nak usul tentang kerja Allah. Kerja kita mengabdikan diri kepada Allah. Apa yang Allah Ta'ala perintah buat. Apa yang Allah Ta'ala tinggal. Apa yang Allah Ta'ala larang, kita tinggal. Ini dia. Tak sedap soal. Itu di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah muncul? Maka kali kedua ini Allah muncul dengan gambaran Allah Subhanahu wa taala yang sebenar. Bila mana Allah muncul saja, Allah menyatakan ana rabbakum. Wahai manusia, aku Tuhan kamu. Aku Tuhan kamu. Jadi manusia ni kenal itu Allah. Umat ini pakak kenal itu Allah. Lalu ramai-ramai pakak menyatakan, na'am anta rabbuna. Inilah Tuhan kita, hak kita sembah ketika mana kita hidup di atas muka bumi dulu. Bagi mereka yang melakukan amalan yang soleh, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, pengurusan kehidupan mereka ini ikut cara Allah, maka pada waktu itu bila mana melihat tentang kebesaran Allah, duduk dalam keadaan rasa puas hati. Kerana dia ni ketika mana hidup di atas muka bumi, dia takut pada Allah. Jadi bila mana melihat tentang kebesaran Allah, rupa-rupanya Allah ni maha berkuasa sungguh. Aku puas hati ikut Allah Subhanahu wa taala, ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi umat ini yang menentang agama Allah, yang duduk tidak mengikut cara Allah Subhanahu wa taala, suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk dalam keadaan berdebar-debar. Duduk dalam keadaan berdebar-debar. Bila mana melihat tentang kebesaran Allah, rupa-rupanya hak aku dengar atas muka bumi dulu ni terjadi sungguh pada hari ini. Dalam keadaan berdebar, nak diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua situasi yang berbeza. Bila mana mereka kenal itu Allah, umat ini pakak kenal itu Allah, melihat tentang kebesaran Allah, maka pada waktu itu fayattabi'unah, ramai-ramai manusia ini pakak ikut Allah Subhanahu wa taala pergi ke suatu tempat. Nabi kata pergi ke suatu tempat, maknanya hak duduk berdiri di padang mahsyar tu tadi berganjak dah. Berganjak dah. Berganjak pergi ke suatu tempat. Wa yadribus sirat, kata Nabi, wa yadribus sirat bainaz zahraini jahannam. Bila mana mereka ni berganjak pergi ke suatu tempat, maka pada waktu itulah Allah Subhanahu wa taala membentangkan sirat. Sirat ini bainaz zahraini jahannam, di antara dua tebing, daripada tebing padang mahsyar ke tebing syurga, di tengah-tengah itu adalah jahannam, kata Nabi. Jahannam, api neraka. Dibentangkan saja sirat, fa akuna ana wa ummati awwala man yujiz. Bila mana dibentangkan saja sirat, aku dulu yang akan melintasi sirat ni, kata Nabi. Kemudian akan diikuti oleh umat aku seorang demi seorang, seorang demi seorang, seorang demi seorang. Selesai umat aku, maka akan diikuti oleh umat nabi-nabi yang lain. Diikuti oleh nabi-nabi yang lain dan umat nabi-nabi yang lain. Mengikut zahir hadis ini, walaupun kita semua ini hidup di akhir zaman, akan tetapi kita dulu yang akan dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan panah terik tu memang orang berebut nak dululah. Kerana kita di padang mahsyar, Nabi kata di dalam hadis, jarak matahari dengan kepala kita ni mil. Nabi sebut dalam hadis mil, jarak dia. Maka di kalangan ulama hadis mereka berselisih pendapat tentang jarak mil. Nabi sebut mil. Di kalangan ulama ada menyatakan mil ini jarak dia sejekan. Matahari dengan kepala kita di hari akhirat kelak sejekan. Ada di kalangan ulama hadis menyatakan mil di sini ialah sebatu. Kepala ni dengan matahari ni sebatu. Sebatu kau sejekan, hakikat matahari ni panah. Sebelum hujan 2-3 hari, kita duduk dalam keadaan panah. Hak tu beribu batu dah, panah lagi. Jadi kita dulu yang akan dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana dibentangkan saja sirat, aku dulu yang akan dibicarakan oleh, maknanya aku dulu yang melintasi sirat ni, kata Nabi. Kemudian kata Nabi, wala yatakallamu yauma izin illa rusul.
Maka pada waktu itu, kesemua manusia ni tidak diizinkan lagi oleh Allah bercakap pada waktu itu. Manusia ni tidak diizinkan lagi oleh Allah bercakap pada waktu itu. Golongan yang diizinkan oleh Allah pada waktu itu boleh bercakap hanyalah golongan aku, jah kata Nabi. Golongan aku. Yakni golongan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi salatu wassalam boleh bercakap ketika itu. Kesemua manusia ni tak boleh bercakap. Tak kira lawyer, tak lawyer, ustaz, tak ustaz, penceramah, tak penceramah, semua tak boleh bercakap. Kecuali golongan aku, jah kata Nabi. Malam Jumaat kita duk baca Yasin. Di antara dalam surah Yasin, menyebut al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini, kami tutup mulut-mulut mereka. Kesemua manusia ni tak boleh bercakap. Pada hari ini kami tutup mulut-mulut mereka. Hari ini yakni hari kiamat. Semua tak boleh bercakap. Yang boleh bercakap diizinkan oleh Allah hanyalah golongan aku, jah kata Nabi. Maka kata Nabi, wa da'war rasulu yauma idzin Allahumma sallim sallim sallim. Jadi kata Nabi, ketika itu bila mana dibentangkan saja sirat, aku dulu yang akan melintasi sirat, aku duduk tunggu di sebelah sana, kemudian akan diikuti oleh umat aku seorang demi seorang, seorang demi seorang ni, akan aku ambil kesempatan ketika mana di saat itu aku ni boleh bercakap lagi. Manusia tak boleh bercakap dah, aku ni boleh bercakap lagi. Akan aku ambil kesempatan pada waktu itu, aku doakan kepada Allah supaya umat aku bila mana melintasi sirat, lintah dalam keadaan selamat. Nabi kata, Nabi sebut 3 kali. Allahumma sallim sallim sallim. Ya Allah tolong selamatlah, ya Allah tolong selamatlah, tolong selamatlah. Demikian hakikat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita. Kita dengan Nabi, Nabi dengan kita begitu. Sayangnya Nabi kepada kita di hari akhirat kelak nak doa lagi pada kita. Ni hakikat Nabi dengan kita. Hakikat kita dengan Nabi tanya diri masing-masing. Lagu mana kita sayang pada Nabi? Hanya sekadar bila mana sampai 12 Rabiul Awal hanya sekadar kita nak berarak saja, ataupun kita nak mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lagu mana? Tanya diri masing-masing. Nabi sayang pada kita doa lagi di hari akhirat kelak. Dan orang yang mendapat doa daripada Nabi di hari akhirat kelak hanyalah golongan yang hidup mereka ini, pengurusan kehidupan mereka ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka yang tak ikut cara Nabi, tak dapat doa daripada Nabi, walaupun dia ni umat Nabi. Dan ada di kalangan umat Nabi, Nabi kata laisa minni, laisa minni. Mereka ni bukan daripada kalangan aku, bukan daripada kalangan aku. Ini dia. Jadi kita nak dapat doa daripada Nabi, nak dapat syafaat daripada Nabi, cara kehidupan kita kena ikut Nabi lah. Ni hari ni bukan sekadar ikut Nabi, bukan sekadar lawat. Persoal pula tentang keistimewaan Nabi. Persoal tentang keistimewaan Nabi. Munculnya golongan anti hadis, tak nak terima hadis daripada Nabi. Kerana takwil bermacam-macam. Takwil tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang sahabat tahap tu. Hak paling menyedihkan, kita tak ada pula orang bangkit untuk nak lawan. Isu kalimah Allah penuh orang pakak. Berbagai-bagai NGO buat laporan polis. Tak apalah kalau dia betul tu niat nak pertahankan kalimah Allah. Walaupun ada kita lihat dalam sudut tak betul dalam segi taktikal dia, tak apalah, yang penting semangat dia tu ada. Ni orang hina Nabi senyap semua. Golongan agamawan tak bercakap bisu 1000 bahasa. Tak ada apa-apa yang menjadi masalah. Kita lihat di sini kerana orang mentakwilkan Nabi ni, dia berucap satu pentah dengan orang bekas nombor 1 negara tu je. Ya orang tak berani sangat. Dah ikhlas sungguh memperjuangkan Allah, memperjuangkan Rasul, buat. Tanya kalimah Allah sungguh sangat. Ustaz-ustaz akidah mana habis? Tak ada berlaku. Senyak dik. Orang Kelantan kata senyak dik. Senyak dik ni dikung ayah jatuh senyak dik. Ayah jatuh kalau dia belaga, kalah. Waktu tu boleh tengok dia senyak. Tak pokok apa senyak. Kelantan panggil senyak dik, senyak ayah jatuh. Yang menjadi masalah.
Mengapa mempersoalkan tentang keistimewaan Nabi? Merujuk kepada hadis-hadis yang sahih. Di saat ketika mana Nabi-Nabi lain tak boleh bagi syafaat kepada umat, tiba-tiba Nabi kita dapat beri syafaat kepada umat dia. Banyak hadis-hadis yang sahih menceritakan tentang keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan Nabi sehingga digelar sebagai penghulu. Apa nak takwilnya? Al-Imam Asy-Syafi'i pernah menyatakan, ma a'tallahu nabiyyan syai'a wa a'ta Muhammadan ma huwa aktsaru minhu. Imam Syafi'i menyatakan apabila Allah telah mengurniakan mukjizat kepada nabi-nabi yang lain, maka Allah telah mengurniakan mukjizat yang lebih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Imam Syafi'i menyatakan sedemikian, lalu bangun seorang pemuda. Bangun seorang pemuda, dia tanya Imam, wahai Imam, saya nak tanya Imam. Tadi Imam menyatakan bila mana Allah telah mengurniakan mukjizat kepada nabi-nabi yang lain, maka Allah telah mengurniakan mukjizat yang lebih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya nak tanya Imam, kalaulah Nabi Isa alaihi salatu wasallam mukjizat dia dikurniakan oleh Allah boleh periuk orang mati, bagaimana dengan Nabi Muhammad? Jawab Imam Syafi'i, kalau Nabi Isa boleh periuk orang mati, Nabi Muhammad hebat lagi. Di mana Nabi kita ini boleh periuk kayu yang mati. Tuan-tuan boleh rujuk dalam hadis, pokok tamar, batang tamar. Pada peringkat awalnya, masjid Nabi ini, tiang dia buat daripada batang tamar. Bila mana pada awal Islam, orang tak berapa ramai lagi, Nabi nak menyampaikan khutbah, nak menyampaikan ilmu kepada sahabat, Nabi duduk bersandar pada tiang masjid yang dibuat daripada batang tamar. Begitulah hari ke hari. Sampailah orang Islam ni makin ramai, di kalangan para sahabat makin ramai. Hari ke hari makin ramai orang masuk Islam. Lalu bila mana dah penuh ni, Nabi berkhutbah, Nabi menyampaikan ilmu, orang belakang ni tak dengar, orang belakang tak nampak. Sebab dulu mic tak ada macam kita ni. Bila mana tak nampak, tak dengar, dicadangkan kepada Nabi supaya buat mimbar. Ni sejarah mimbar. Setengah ulama sejarah menyatakan cadangan ini mari daripada golongan muslimat. Suruh buat mimbar. Kerana bercakap atas mimbar, baca khutbah atas mimbar, orang belakang ni nampak, orang belakang boleh dengar. Lalu dibuatnya mimbar. Setelah siap mimbar, maka Nabi berucap atas tu. Tiba-tiba kali pertama, pokok tamar ni, batang tamar yang menjadi tiang masjid ni menangis. Menangis. Seperti mana kanak-kanak menangis, keluar suara. Seperti mana kanak-kanak menangis. Cari. Tengok-tengok batang tamar yang menjadi tiang masjid yang Nabi selalu duduk bersandar pada dia, menangis. Di mana Nabi Isa boleh periuk orang mati, Nabi Muhammad ni hebat lagi, boleh periuk kayu yang mati. Orang ni pernah hidup, cuma dimatikan, dihidup balik oleh Nabi Isa dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kita boleh periuk kayu yang mati. Tak puas hati lagi pemuda ni tanya balik. Baik kalau macam tu wahai Imam, saya nak tanya lagi. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, mukjizat Nabi Musa ni, bila mana dia pukul air laut ni terbelah. Terbelah air laut. Ni mukjizat Nabi Musa. Kita boleh baca di dalam Al-Quran. Ketika mana Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya dikejar oleh tentera Fir'aun dan Fir'aun. Lari, sampai di tebing laut. Maka di kalangan pengikut Nabi Musa menyatakan, inna lamudrakun. Sesungguhnya kita pada hari ini lemah dah. Kita akan lemah pada hari ini. Maka dengan tegas Nabi Musa mengatakan, qala kalla inna ma'iyya rabbi sayahdi. Nabi Musa menyatakan tidak. Tidak, Allah Ta'ala bersama dengan aku. Dan Allah Ta'ala akan tunjuk jalan untuk kita lari daripada cekaman Fir'aun ini. Lalu difirmankan kepada Nabi Musa supaya pukul air laut. Maka Nabi Musa pukul air laut, terbelah air laut. Macam lubuk raya. Cuma beza tak ada tu lah. Zaman kita tobat mampu ada tu. Tak ada tu. Maka lari. Nabi Musa dan pengikut-pengikut dia lari. Sampai di tengah laut. Fir'aun dan tentera-tentera dia sampai di tebing laut. Maka Fir'aun bila mana terlihat, tengok Nabi Musa dan pengikut-pengikut dia lari dalam tu, dia ikut juga. Masuk juga dalam terowong tu. Bila mana Fir'aun ni sampai di tengah, pengikut Nabi Musa dan Nabi Musa melepasi laut, duduk sebelah sana. Lalu Allah Ta'ala cair air laut. Cair air laut, matilah. Lemah lah. Tak, muka hamba Nabi Musa tak bawa perahu. Dia bawa pedang aja.
Tak. Cai air laut lemah. Firaun lemah. Dia silap juga Firaun. Firaun sepatutnya dia kena memikir sebelum dia nak masuk dalam terowong. Sepatutnya dia kena fikir projek ni projek siapa ni. Sepatutnya dia kena mikir gitu. Sebab dia mengaku Mesir ni hak dia. Semua benda hak kecanggihan di Mesir apa yang berlaku pembangunan apa semua hak dia mengaku berlaku. Sebab dia kata dia Tuhan. Jadi tiba-tiba pergi ke laut tu tengok hak biasa duduk berair gitu tiba-tiba ada lebuh raya begitu. Dia masuk juga dia ingat projek dia. Rupa-rupanya projek ni projek Allah Ta'ala. Sepatutnya kena memikir. Dia projek Allah dah melawan Allah. Dia percayanya air laut lemah lah Fir'aun. Nabi Musa, mukjizat dia, bila mana dia pukul air laut ni terbelah. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Kalau Nabi Muhammad hebat lagi. Kata Imam Syafi'i, Nabi Muhammad ni hebat lagi. Di mana Nabi Muhammad ni boleh belah bulan. Ni mukjizat Nabi Muhammad. Boleh baca, tuan-tuan boleh baca kitab dikarang oleh Imam An-Nawawi. Mukjizat Nabi. Nabi kita boleh belah bulan. Laut duk bawah bulan duk atas, susah bulan lagi nak belah. Tak puas hati lagi pemuda ni. Baik kalau macam tu, Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam dikurniakan mukjizat oleh Allah Ta'ala. Bila mana dia nak pergi ke mana-mana, dia boleh haruh angin supaya hantar dia pergi ke mana-mana. Tak payah sebut zam-zam ala kazam, tak payah sebut, tak payah guna tikar, tak payah guna buahnya. Tak payah. Boleh pergi direct. Dia boleh haruh angin. Dia boleh haruh angin. Ni mukjizat Nabi Sulaiman. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Kata Imam Syafi'i, Nabi Muhammad hebat lagi. Di mana Nabi Muhammad ni mukjizat dia bukan sekadar boleh terbang, bahkan Nabi kita boleh naik sampai ke langit yang pertama, sampai ke langit yang ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, sampailah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi Sulaiman kata Imam Syafi'i boleh terbang ke kawasan dunia ni je. Adapun Nabi kita boleh naik menembusi langit. Hebat Nabi Muhammad lagi kata Imam Syafi'i. Mujurlah dia tanya Imam Syafi'i. Kalau tanya Syafi'i dalam surah kita tak berjawab apa. Tak ada orang nama Syafi'i tak. Kalau ada pun bukan Syafi'i sini, Syafi'i section 7. Kau ada juga section 7 ada juga. Kelang. Jadi kita petikai. Kita dengan Nabi ni kita perlu jelas. Bila mana kita sebut kita ni Islam, maka hubungan kita dengan Nabi tak boleh nak lari. Perlu ada dua unsur yang besar ini, iaitu al-hub wal ittiba'. Kita kena kasih pada Nabi kita. Kita kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasih saja tak ikut tak jadi. Ikut saja tak kasih tak jadi juga. Dua unsur yang besar ini perlu jelas. Kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Sebab kita dengan Nabi tak sama seperti mana kita sama-sama kita. Kita sama-sama kita, kalau kita sayang saja tak ikut tak jadi masalah. Contoh orang tanya, sayang tak pada anak, kita kata kita sayang pada anak kita. Tapi adakah semua kehendak anak kita ikut? Tidak. Dah jadi tak masalah? Tak timbul masalah. Tu kita dengan anak kita. Kita dengan Nabi tak boleh. Dia perlu jelas dua unsur, dua perkara yang besar ini, iaitu al-hub wal ittiba', kasih dan ikut Nabi. Kita sama-sama kita kasih saja tak ikut tak jadi masalah. Orang tanya, sayang tak pada isteri? Kita kata kita sayang pada isteri kita walaupun kita pernah minta kahwin dua. Tak? Kita kata kita sayang. Akak-akak ada tak suami minta kahwin dua? Kalau ada, bagi tahu kot suami. Nak kahwin dua nak turut siapa? Jangan marah. Abang nak kahwin dua ni nak ikut siapa? Kalau dia kata nak ikut sunnah Nabi, royak dia bagi tahu pula pada dia, kalau nak ikut sunnah Nabi ni, dia kena tunggu saya mati dulu. Sebab Nabi ni dia menikah ramai selepas Siti Khadijah mati dulu. Siti Khadijah mati dulu baru Nabi kahwin ramai. Kalau nak ikut sunnah Nabi sungguh, biar saya mati dulu. Ni saya duk sehat-sehat maulid tunggu dulu. Muslimat kena tolonglah, tak tobik dah saya ni. Kita sayang. Tapi adakah semua kehendak isteri kita ikut? Ada kita ikut, ada kita tak ikut. Dah timbul dah masalah? Tak timbul masalah. Tapi dengan Nabi ni tak boleh. Kalau ikut saja, sayang saja tak ikut, dia akan menjadi seperti mana Abu Talib.
Abu Talib dia sayang pada Nabi. Sampai tahap bila mana Nabi memperkenalkan Islam, memperkenalkan kalimah syahadah. Di saat ketika mana anak beranak lain tentang habis Nabi, sampai satu tahap mereka merancang nak bunuh Nabi. Tapi Abu Talib tetap support Nabi. Abu Talib tetap support Nabi. Nak kata cerita sayangnya Abu Talib kepada Nabi sampai tahap tu. Tapi dia tak ikut Nabi. Menyebabkan dia di antara manusia yang tersenarai untuk masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kalau ikut saja tak sayang pada Nabi Ustaz. Tak boleh juga. Dia akan menjadi seperti mana golongan munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golongan munafik Nabi sembahyang jadi terima, dia duduk belakang Nabi. Nabi buat program, dia ada dalam program Nabi. Tapi dia tak sayang pada Nabi, tak kasih pada Nabi sebab dia mempunyai sifat nifak. Menyebabkan di kalangan munafik ini juga manusia yang tersenarai untuk masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tak nak hubungan kita dengan Nabi, bila mana kita sebut kita dengan Nabi ini ialah sami'na wa ata'na. Tak boleh nak lari dah. Taat pada Allah, kita kena taat juga pada Rasul. Dan kita dengar daripada Rasul, dengar daripada Allah, sami'na wa ata'na. Kita kena dengar, kita kena taat. Pahaman-pahaman yang seperti inilah hak jadi punuh masyarakat. Kita hak dengar kuliah hak kuat dah akidah ni tak apa dah. Bagi mereka yang baru nak dekat dengan Islam, dengar hak jenis pelik-pelik gini. Geng ni jenis hak semaya pakai niat belakang. Sebab jenis ni. Berzikir sampai satu tahap semaya pakai niat. Pakai serba besar daripada kita. Dia kata kita beriman ni biar sampai tahap kita ni yakin. Dia kita yakin tak payah semayang lah. Ni hujah dia ni. Sampai kita ni temu dengan yakin. Yakin di sini di kalangan ulama hadis menyatakan daripada hadis Nabi, yakin di sini sehingga kita ni mati, kita berjumpa dengan Allah, kita yakin tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak jelas dah benda ni. Tapi dia kata kita beramal ni biasa patah kita ni yakin pada Allah. Oh yakin begitu, beramal 3 hari serah yakin dah kan. Tak payah sembahyang bang. Ia jadi pelik. Time sembahyang nak pakai niat, time makan sungguh. Cuba time lapar makan pakai niat. Nak tahu kenyang ke tak? Tak kenyang juga. Ia jadi pelik. Jadi kita dengan Nabi, nak tak nak dapat syafaat daripada Nabi, nak dapat doa daripada Nabi, kita perlu jelas 2 unsur yang besar ini, iaitu al-hub wal ittiba'. Kita kena kasih pada Nabi, kita kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah kita dapat doa daripada Nabi di hari akhirat kelak. Kata Nabi, kerana apa aku berdoa ni? Nak melintasi sirat ni. Kerana nak melintasi sirat ni susah, kata Nabi. Wa fi jahannam kalalib mislu syauqis sa'dan. Kata Nabi di sekeliling sirat ni dia mempunyai kalalib. Kalalib ni pencakuk-pencakuk, dan pencakuk-pencakuk ini tajam dia seumpama mislu syauqis sa'dan. Seumpama sejenis pokok yang menghasilkan duri yang sangat tajam. Dia Sa'dan sini ialah duri yang sangat tajam. Dia di Mekah dia ada sejenis pokok yang menghasilkan duri yang sangat tajam. Kata Nabi, kalalib pencakuk yang ada di sekeliling sirat ini tajam dia seumpama duri daripada pokok Sa'dan. Mungkin pokok ni tak tumbuh dalam negara kita lah. Negara kita pun ada juga pokok-pokok duri. Di antara duri yang kena musaking tu kan menenggok. Tapi ni tak, ni duri yang tajam. Kata Nabi, kalalib ni pencakuk-pencakuk seperti mana duri daripada pokok Sa'dan, kata Nabi. Susah nak melintasi sirat. Lalu Nabi bertanya kepada sekumpulan para sahabat, hak tanya pada dia tadi, Nabi kata, hal ra'aitum Sa'dan? Kamu semua ni pernah lihat tak pokok Sa'dan ni? Sekumpulan para sahabat ni jawab, na'am ya Rasulullah. Ya ya Rasulullah, kami pernah lihat pokok Sa'dan itu, memanglah ia menghasilkan duri yang sangat tajam sungguh. Kami pernah lihat wahai Rasulullah. Maka kata Nabi, qala fa innaha mislu syauqis Sa'dan. Demikianlah duri pokok Sa'dan itu tajam dia. Demikianlah pencakuk-pencakuk itu tajam dia seumpama duri pokok Sa'dan. Begitulah tajam dia, kata Nabi. Begitulah. Seperti mana yang kamu pernah lihat, begitulah tajam dia. Ghaira annahu la ya'lamu ma qadra izamiha illallah. Aku sendiri pun tidak tahu, kata Nabi, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Besar macam mana, kata Nabi, pencakuk-pencakuk ini, aku sendiri pun tidak tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari segi tajam macam mana, Nabi boleh buat perbandingan seumpama duri pokok Sa'dan.
Adapun dari segi besar macam mana pencakuk-pencakuk yang ada di sekeliling sirat ini, aku sendiri pun tidak tahu kecuali Allah, kata Nabi. Takhtafun nas bi'amalihim faminhumul majaza hatta yunajja hatta faragallahu minal qada' bainal ibad. Kata Nabi, begitu susahnya nak melintasi sirat ni. Ada di kalangan umat aku, bila mana dia melintasi sirat, dia tertahan di tengah-tengah. Tak dapat meneruskan perjalanan. Nak meneruskan perjalanan tak boleh, nak undur balik tak boleh. Tertahan di tengah-tengah. Tertahan di tengah-tengah saja tidak menjadi masalah. Apa yang menjadi masalah, pencakuk-pencakuk yang begitu tajam inilah akan duduk ragut daging betih, daging peha dia. Dalam masa yang sama, api neraka ni duduk menyambar. Ada sambar, guru sambar. Pencakuk duduk ragut daging betih, daging peha dia. Lama mana duduk begitu? Berdasarkan amalan mereka masing-masing. Buat jahat banyak atas muka bumi ni. Buat zalim kat orang. Maka kata kenalah. Tertahan dengan keadaan lama. Begitu. Susah nak melintasi sirat. Sedemikian bila mana, kata Nabi, di hari akhirat kalau ada di kalangan umat aku, bila mana melintasi sirat, dia ni tertahan di tengah-tengah. Buat zalim kat orang. Tipu orang, buat nyanyi kat orang, makan harta orang. Jenis-jenis dosa payah nak lepas belaka ni. Ini yang menjadi masalah. Tapi kalau kita lihat orang yang menzalimi orang ni, makin dia zalim, kadang-kadang kita lihat makin kaya dia. Tak? Macam kita perhati, merenung sekejap. Makin mu tipu orang, makin kaya pula mu. Makin sedap kedudukanmu. Seolah-olah tak ada apa-apa pun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok Bashar Assad. Duk bunuh rakyat dia. Makin dia buat zalim, makin berkuasa dia. Seolah-olah tidak ada apa-apa pun pembalasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, la tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Muhti'ina mukni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa af'idatuhum hawa. Allah menyatakan jangan kamu sangka Allah Subhanahu Wa Taala lupa apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Hanya sahaja Allah melewatkan hukuman itu. Sehinggalah pada hari yang mana dibeliokkan mata-mata mereka. Mereka datang kepada Allah dalam keadaan tergesa-gesa, dalam keadaan kepala mereka ni tertonggak, dalam keadaan hati mereka ni kosong. Tidak ada hujah nak jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau kita lihat orang yang menzalimi orang, makin dia zalim, makin kaya dia. Makin dia buat nyanyi kat orang, makin tipu. Tipu orang, makin kaya dia. Seolah-olah tidak ada apa-apa pun. Allah menyatakan jangan kamu sangka Allah Ta'ala lupa apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Hanya sahaja Allah melewatkan hukuman itu. Tak kena hari ini, kena tahun depan. Tak kena tahun depan, mau kena 5 tahun akan datang. Dah protes-protes, petisi kalah belaka, mau kena pula 5 tahun lepas. Tak kena 5 tahun lepas. Ujung usia kamu akan kena. Tak kena ujung usia. Di hari akhirat kelak tidak terlepas. Nabi menyatakan la tu'addunnal huquq yaumal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalja' minasyatil qarna. Akan ditunaikan hak pada hari kiamat sehingga kan kambing yang ada tanduk menanduk kambing yang tidak ada tanduk. Di hari akhirat kelak Allah Ta'ala balas balik. Allah Ta'ala balas balik. Tu kambing. Berlaku pembalasan daripada Allah. Binatang ni sudah tidak ada lagi. Adapun manusia akan ditentukan syurga dan neraka bila mana berlaku pembalasan. Sekecil mana pun akan berlaku pembalasan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah kita, kalaulah kita ni berjuang apa semua tak kira lah. Kalau kita hanya sekadar kehidupan kita, perjuangan kita hanya sekadar kita nak kepada dunia ni saja, sudah tentu kita ni akan kecewa. Bila mana kita ditipu, bersungguh-sungguh kita buat kerja, nak menegakkan Islam, perjuangan kita ni kita bersungguh-sungguh, tapi kita nak kepada dunia ni saja, sudah tentu kehidupan kita ni akan kecewa. Bila mana kita ditipu dan kita dikhianati. Tetapi bila mana kita besarkan kehidupan ini kepada hari akhirat,
Aku berjuang kerana hari akhirat. Hati kita ni akan terubah. Bersungguh-sungguh kita berjuang, tapi ditipu, ditindas sedemikian rupa. Bila mana kita besarkan pemikiran kita selepas di dunia ini adanya hari akhirat, sudah tentu kita tidak kecewa. Mentipu aku hari ini, di hari akhirat kelak akan aku tuntut balik. Tuntut balik. Kerana kehidupan kita ada di hari akhirat. Kalau kita berjuang kerana Allah, kerana hari akhirat kita tidak akan kecewa. Sebab tu Islam ni dia suruh pemikiran kita ni biarlah melepasi dunia. Bukan sekadar 20-20. Melepasi dunia. Pemikiran kehidupan. Barulah kehidupan kita ni tidak kecewa. Maka keadaan sedemikianlah orang yang melintasi sirat. Ada di kalangan umat aku begitu cara dia melintasi sirat. Dan ada juga di kalangan umat aku bila mana dia melintasi sirat, lintah dalam keadaan senang je kata Nabi. Seolah-olah tidak ada gangguan apa-apa pun. Walaupun tengok dari segi hakikat, nak melintasi sirat ni susah. Tapi ada di kalangan umat aku bila mana melintasi sirat, lintah dalam keadaan senang. Orang yang seperti inilah yang dapat doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lintah senang je. Hatta faragallahu minal qada' bainal ibad. Nabi kata, begitulah cara pengadilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah selesai pengadilan daripada Allah, yang syurga ke syurga, yang neraka ke neraka, kata Nabi. Hak tak lepas tadi dihumarkan ke dalam neraka, hak lepas menikmati syurga Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sambung. Nabi kata bila mana golongan ahli syurga ni sudah menikmati nikmat yang Allah Taala janjikan, maka di kalangan ahli neraka ni sedemikian kehidupan dia. Dibakar dengan tempoh yang begitu panjang berdasarkan amalan mereka masing-masing. Bila mana mereka dibakar dengan tempoh yang begitu panjang, akan tiba satu tempoh kata Nabi, wa arada ayyukhrija bi rahmatihi man arada min ahli nar. Kata Nabi akan tiba satu tempoh Allah Subhanahu wa taala dia buka rahmat dia. Bila mana dia buka rahmat dia berkehendak nak keluarkan di kalangan ahli neraka ni. Akan tiba satu tempoh ni kata Nabi. Bila mana tiba satu tempoh ini, amaral malaikah ayyukhrija bi rahmatihi man arada min ahli nar. Allah buka rahmat dia, Allah berkehendak nak keluarkan di kalangan ahli neraka ni, Allah akan memerintahkan kepada malaikat supaya kamu pergi pilih di kalangan ahli neraka, buat keluar mereka, buat masuk dalam syurga. Selepas menjalani tempoh perbakaran yang begitu panjang. Kira sendirilah sehari di hari akhirat berapa puluh ribu di dunia ni tak tahulah. Tak tahu. Nak ceritanya lama. Tapi dengan hadis ni rasa sedap. Apalah ustaz, masuk neraka dulu. Dan lalu masuk syurga juga ustaz. Hanya luar sedap. Neraka ni kalau boleh sebentar pun tak saya duduk. Nabi cerita di dalam hadis, di antara azab neraka ni, ahli neraka ni, dia akan lapar. Dan bila mana dia lapar, di antara makanan ahli neraka ni ialah buah zakum. Tuan-tuan boleh tengok dalam mustikah hadis ada cerita dia. Buah zakum. Buah zakum sifat dia setitik air, buah zakum jatuh atas muka bumi, rosak habis muka bumi. Maka Nabi kata, kamu bayang sendirilah bagaimana manusia yang makan buah zakum. Air dia setitik rosak habis dah bumi jatuh. Manusia ni dia makan buah zakum ahli neraka. Makan hancur. Dan Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Allah Ta'ala menyatakan, tiap-tiap kali dia bakar di kalangan ahli neraka ni jadi hangus getung, maka akan ditukar dengan kulit yang baru, dibakar pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Hangus getung habis, ditukar kulit yang baru, maka dibakar pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah buat macam tu? Liyazuqul azab, supaya dia ni bertambah azab. Fikir mari nak bertambah macam mana azab. Dah hangus getung habis, tukar kulit baru, rasa sedaplah. Dibakar pula, sakit macam lebih kurang tu juga. Kalau kita fikir secara logik kita, dia gini. Kulit kita ni bila mana kena api, dia akan melecur. Bila mana melecur, dia nak siar, nak sembuh, naik kulit baru, hok nampak merah-merah. Naik kulit baru. Kulit baru hok kita ni kena pula api di tempat yang sama ni.
maka sakit dia lebih daripada kali pertama kita kena api. Siar pula, sembuh pula, tumbuh kulit baru, kena pula di tempat yang sama api ni, maka sakit hak kena kali ketiga lebih daripada kali kedua lagi. Dia bertambah gitu. Kalau tuan-tuan tak percaya, terahlah buat. Saya percaya. Demikian. Jadi bila mana Allah berkehendak sedemikian, Allah akan memerintahkan kepada malaikat supaya kamu pergi pilih di kalangan ahli neraka, buat keluar mereka, buat masuk dalam syurga. Dia ni orang Islam juga. Tapi Islam dia tu tak berapa model. Pilih yang lagu mana? Ada syarat-syarat dia. Allah suruh malaikat pergi pilih di kalangan mereka, man kana la yusyrik billahi syai'a. Mu pilih orang yang tidak pernah mensyirikkan aku. Buat keluar mereka, buat masuk dalam syurga. Pilih orang yang tidak pernah mensyirikkan aku. Hak pernah syirik aku ni, duduk dalam itulah. Seolah-olah tidak ada peluang untuk nak keluar daripada api neraka. Dah nak tunggu waktu mana lagi? Allah buka dah rahmat dia. Tiba-tiba di kalangan mereka yang pernah mensyirikkan Allah, tak dapat peluang untuk nak keluar. Pilih mereka yang tidak pernah mensyirikkan aku. Dia ni sembahyang juga. Tapi sembahyang dia ni tak ada nak tapung, jahat dia ni banyak sangat, menyebabkan dia dihumbangkan ke dalam neraka. Tapi dia dalam kehidupan dia tidak pernah mensyirikkan Allah. Akan tiba satu tempoh ini, kata Nabi, bila mana Allah buka rahmat dia, orang seperti ini boleh keluar. Dengan arahan daripada Allah, malaikat akan buat keluar mereka, kata Nabi. Nabi cerita. Yang penting dia tidak pernah mensyirik. Tak buat perbuatan yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita perlu ingat perbuatan-perbuatan yang sedemikian ni banyak berlaku dalam masyarakat kita. Kadang-kadang tak puas hati kat orang tu, tak puas hati kat orang ni, deki orang ni. Guna sihir, guna ilmu hitam apa semua. Ada. Sehingga mengguna khidmat jin, guna ilmu hitam, guna khidmat jin apa semua. Perkara-perkara yang boleh mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu dalam segi orang yang nak khianat orang. Jenis hati busuk. Hak jenis main nombor ekor, cara nombor ekor. Duk puja kubur ni. Duk tapu atas kubur, macam-macam hal. Boleh mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu jenis main nombor ekor. Hak jenis cari barang hilang. Duk menujung situ, menujung sini. Tak kena dengan kaedah Islam, syirik. Tak nujung dulu lah. Saya tak rujuk pada siapa-siapa. Tak nujung hak dulu. Hak sekarang saya tak tahu. Hak sekarang tak boleh nak setuh. Setara KJ nak tapar main-main. Lepas kita hak ustaz biasa. Hanya kenjadi je. Ni dia. Perlu beringat daripada perbuatan-perbuatan yang boleh mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa gelesah tak? Kata ustaz tak berhenti-berhenti. Dia lama sikit dia jaga sikit dia panggil. Baik, apa perabi hadis ni sikit. Tengok P.Ramlee 2 jam boleh duduk. Okey, kuliah sejam tak boleh. P.Ramlee siap ngepin tak pergi lagi dapur. Mimman aradallahu ta'ala ayyarhamuh mimman yaqulu la ilaha illallah. Bila mana tapisan makin longgar ni kata Nabi, mula-mula Allah Ta'ala suruh buat keluar mereka yang tidak pernah mensyirikkan aku. Lalu bila mana tapisan ni makin longgar, lalu Allah Ta'ala memerintahkan pula kepada malaikat supaya pergi pilih di kalangan ahli neraka ni, buat keluar juga mereka, buat masuk dalam syurga dengan rahmat aku. Pilih mereka yang pernah menyebut kalimah la ilaha illallah, buat keluar juga. Dia ni zikir juga, sebut juga, sembahyang juga, tahlil pemari juga kadang-kadang. Sebut juga la ilaha illallah. Tapi amalan dia ni tak cukup nak tapung kemaksiatan yang dia buat, menyebabkan dia dihumbangkan ke dalam neraka. Maka akan tiba satu tempoh ini, mereka dengan rahmat Allah, mereka seperti ini dapat keluar juga daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma berapa puluh ribu tahun tak tahu. Dengan rahmat Allah. Jadi timbul persoalan bagaimana malaikat ni dia akan kenal, ya Allah Ta'ala perintah supaya buat keluar mereka dalam neraka. Kata Nabi, faya'rifuhum bin nar ya'rifuhum min asari sujud ta'kulu nar min ibni adam ila asari sujud haramallahu 'ala nar an ta'kula asari sujud fayukhrijuna minan nar. Habis dah. Baik. Habis batal baru, jemuh dak lagi ni. Baik. Jadi malaikat akan kenal mereka ni, malaikat pergi pilih
berdasarkan kesan daripada sujud. Malaikat tengok di kalangan ahli neraka ni dia ada kesan sujud ni. Dia ni pernah sembahyang. Dia pernah sembahyang, tapi sembahyang dia tak ada nak tapung jahat dia tu banyak sangat. Dibakar dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia tetap ada tanda di dahi. Kerana takulun nar ibni Adam illa asari sujud. Kerana kata Nabi, sifat api neraka ni bila mana dia makan anak Adam ni dia akan jadi hangus getung habis. Kecuali tempat sujud sahaja api neraka tak dapat makan. Kerana apa? Haramallahu 'ala nar an ta'kula asari sujud. Kerana Allah Taala telah mengharamkan kepada api neraka untuk makan tempat sujud ni. Allah Taala perintah dah begitu. Jadi dia tetap ada tanda. Kalau dia ni biasa sembahyang, dia tetap ada tanda walaupun dibakar di dalam api neraka. Maka malaikat akan kenal. Ya Allah Ta'ala suruh perintah, suruh buat keluar mereka ni, malaikat akan kenal berdasarkan kesan daripada sujud. Orang yang tak ada kesan daripada sujud, seolah-olah tidak ada peluang untuk nak keluar daripada neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kata Nabi, fayukhrijuna minan nar. Begitulah cara Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak keluarkan di kalangan ahli neraka. Begitulah kata Nabi. Nabi cerita kepada sekumpulan para sahabat, hak tanya pada dia tadi, boleh lihat tak Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Hadis yang diriwayatkan oleh Atha bin Yazid daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi itipati yang kita boleh ambil daripada hadis ini dua perkara yang besar. Yang pertama ialah melakukan perkara yang syirik kepada Allah, hukuman dia ni sangat berat. Dan yang kedua, nak tunjuk bahawasanya sembahyang ini adalah program yang besar yang Allah jadikan di dalam kehidupan kita. Sembahyang ni besar. Jadi bila mana kita tahu perkara ni perkara yang besar, maka jangan buat acuh tak acuh lah dengan solat ini. Dan kita tahu, kerana perintah sembahyang ni, biasa perintah-perintah yang lain Allah Ta'ala bagi pada malaikat. Malaikat waktu turun pada Nabi. Ada pun sembahyang, semua kita tahu, datang sendiri daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala suruh sendiri. Tak dalam cerita Mi'raj. Sabar tahun Ustaz duk cerita. Pada peringkat awalnya, Nabi naik ke langit. Allah Ta'ala anugerahkan 50 waktu. Nabi turun berjumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa tanya, ma farada rabbuka ala ummatik, apakah yang difardukan oleh Tuhan kamu kepada umat kamu, wahai Muhammad? Nabi sebut khamsina salatan fi kulli yaumin wa lailah, 50 waktu sehari semalam. Lalu Nabi nasihat. Nabi Musa nasihat pada Nabi kita supaya naik balik, minta kurang dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana umat kamu tak mampu, wahai Muhammad. Nabi Musa tahu dah kita orang Syahalang ni malah nak sembahyang. Dah 50 waktu tak kerja buat lah. Nabi naik dengan 50, minta kurang, maka berlakulah pengurangan daripada 50 jadi 15, jadi 55 kurang 55 sampai 10. Sampai 10 turun Nabi Musa nasihat pula, tak mampu lagi umat kamu, naik pula daripada 10 kurang pula. Tengok Allah Ta'ala ni. Kurang sampailah jadi 5 yang kita lakukan pada hari ini. Tu pun ada lagi jemaah bila mana ustaz duk cerita pasal Mi'raj ni, Isra' dan Mi'raj ni. Bila mana ustaz cerita tentang berlakunya pengurangan waktu sembahyang di antara Nabi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia kata rugi ustaz. Ustaz tanya, apa rugi? Lah rugilah Nabi kita setelah tinggal 5 ni Nabi tak naik lagi, dia kata. Kalaulah setelah tinggal 5 ni Nabi naik lagi, hari ni tak payah sembahyang bang dah kita. Dah duk kurang 5 sampai 5 pun Nabi tak naik dah. Nabi Musa pun tak suruh, dia kata. Dia salah kot Nabi. Daripada 50 jadi 5, mu nak kurang lagi. Beli baju orang tak harga 50, kurang tuan kedai bagi 5 riyal. Dah kalau free lagu mana? Berdoa kamu ni. Jadi berdoa. Jadi tak boleh. Jadi sembahyang ini adalah program yang besar yang Allah jadikan dalam kehidupan kita. Nak tak nak, kita perlulah untuk nasihat diri saya sendiri, kita jagalah sembahyang kita. Berjuang juga dari segi amalan sembahyang kita jaga. Mudah-mudahan sembahyang yang kita lakukan hari ke hari ini, sembahyang yang berkualiti untuk nak dipersembahkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan sembahyang kita sekaligus dapat menyelamatkan kita daripada bakaran api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka saya rasa sekadar itulah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan perkongsian dengan satu hadis ini dapat memberi manfaat kepada kita bersama. Cuma sebelum nak solat isyak tu saya ada pengumuman lah. Macam biasa. Mari dulu pun saya minta dah. Cuma hari ni saya nak minta untuk Ustaz Makna Hamzah. Ustaz Makna Hamzah ni tuan-tuan biasa dengar, kenal tak? Biasa mari sini. Jadi dia suruh saya kutip juga dana untuk dia. Kadang-kadang dia malu, dia nak kutip sendiri. Kadang-kadang dia umum juga. Cuma dia ni untuk dun dia, untuk khidmat kerja dakwah lah. Senang cerita letak tajuk bawah kerja dakwah.
Dia kadang-kadang orang kampung ni dia susah kalau kita nak, kadang-kadang kita tak ada apa upacara, apa makanan, apa semua, dia tak nak mari majlis-majlis ilmu. Dia susah, dia tak macam kita. Kita di Kuala Lumpur ni hak buat siap pun ramai juga. Tak, tapi hadir majlis ilmu ramai juga. Balance. Tapi kalau di kampung surau 2-3 orang aja. Tapi hak buat maksiat teruk-teruk tak ada. Siapa tahap disko karaoke tak ada. Kampung. Dia padang, dia kira balance begitu. Kita Kuala Lumpur hak buat maksiat ramai. Ada orang tu tengok gambar siapa duduk begini. Ngap teno. Tak tahu nama berapa. Duduk begini. Sedap juga. Dia dengar kuliah pun ramai juga. Jadi untuk derma ni untuk nak melacakkan program, melacakkan program Ustaz Makna Hamzah diatur daripada orang bawah-bawahan dia apa semualah. Jadi tuan-tuan yang nak bagi sumbangan untuk gerakkan dakwah di Dum Bukit Payung, insya-Allah boleh bagilah. Mana-mana yang berminat. Kalau tak berminat tu kira buat-buat tak tahu jelah. Gitu. Lepas tu satu lagi saya ada bawa daripada hak kawan tu air zam-zam dan habbatus sauda. Harga RM10, RM10 dua-dua. Habbatus sauda, air zam-zam kita tahulah. Dia punya tahulah semua air zam-zam tak. Jadi habbatus sauda pun dalam bentuk kapsul tu boleh dapat juga di luar dengan harga RM10. Jadi malam ni walaupun tuan dia tak bagi tahu kat saya umum pada tuan-tuan bagi promosi. Habbatus sauda tu beli satu bagi satu. Sama juga air zam-zam beli satu bagi satu. Sebut sekali tu rasa tak jelas lagi deh. Mai 2 kali rasa jadi pelik dah dengar. Beli satu bagi satu, beli 2 bagi 2. Kesekadar itu jangan minta 2 lah, RM10 tu. Moga rakyat dah bagi beli 2 bagi 2. Wallahu a'lam.